Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep perlembagaan. Jadi, apakah subtopik yang ada di dalam topik ini? Baiklah, yang pertama sekali kita akan mengenal pasti konsep perlembagaan. Seterusnya, kita akan mengupas tentang konsep-konsep ketertinggian perlembagaan diikuti dengan kebebasan hak-hak asasi. Dan kemudiannya, kita akan mempelajari tentang kedudukan istimewa, hak-hak orang Melayu dan Bumi Putra. Dan subtopik yang terakhir sekali ialah pembahagian kuasa dalam sistem perlembagaan Malaysia. Mari kita mulakan dengan subtopik yang pertama. Sebelum kedatangan kuasa asing di Tanah Melayu, beberapa negeri di Tanah Melayu telah pun mempunyai sistem pemerintahan masing-masing dan tersendiri. Ia dapat dilihat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang mengamalkan Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanda Melaka. Ada juga negeri-negeri yang lain mengamalkan adat tradisional, contohnya adat Temenggung dan adat Perpatih. Perlembagaan moden hanya diperkenalkan setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan dikemas kini setelah terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat atau peraturan yang lazim dipakai. Perlembagaan juga bersangkut paut dengan cara keputusan awam dicapai dan kuasa diagih-agihkan antara institusi kerajaan sama ada di pusat ataupun pada peringkat tempatan. Perlembagaan juga akan menetapkan had-had kewibawaan kerajaan dan cara-cara pilihan serta pelantikan pemerintah. Selain itu, perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara. Kewujudan adalah untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara. Perlembagaan juga berperanan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak pemerintah ataupun rakyat. Perlembagaan juga bermatlamat memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang konsep ketertinggian perlembagaan. Seperti yang kita tahu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di negara dan ia menjadi punca kepada semua undang-undang. Oleh itu, terdapat beberapa garis panduan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Antaranya ialah perlembagaan menentukan apa yang boleh dilakukan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ia juga membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin. Selain itu, mahkamah juga mempunyai kuasa membatalkan sesuatu undang-undang yang digubal oleh parlimen. Walaupun Yang di-Pertuan Agong ialah merupakan ketua negara, tetapi baginda juga tertakluk dengan segala perlembagaan yang telah ditetapkan. Dan tiada sebarang institusi yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan kerana ia merupakan undang-undang yang tertinggi. Di samping itu, kuasa kehakiman juga tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Akhir sekali, kerajaan tidak boleh membuang negara seorang warga negara ataupun ia juga tidak boleh menahan seorang warga negara dari pulang ke tanah airnya dan kerajaan juga tidak boleh memaksa seseorang itu untuk menjadi buruh paksa dan ia juga tidak boleh memenjarakan mana-mana individu melainkan menurut undang-undang. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kebebasan hak-hak asasi. Kebebasan hak-hak asasi terbahagi kepada 9. Yang pertama ialah kebebasan diri. Kebebasan diri bermaksud seseorang bebas dan tidak akan diambil nyawanya kecuali dituntut oleh
undang-undang. Yang kedua ialah keabdian dan kerja paksa. Seseorang hanya akan dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Yang ketiga ialah kesamarataan di sisi undang-undang. Semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama di segi undang-undang. Yang keempat pula ialah larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam persekutuan. Yang bermaksud setiap warga negara boleh bergerak dan bermaustautin di mana-mana negeri dan di wilayah persekutuan. Yang kelima ialah kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Yang bermaksud setiap warga negara bebas memberi pandangan, berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan. Yang keenam pula, kebebasan agama. Kebebasan agama ialah setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya sendiri. Yang ketujuh, kesamarataan dalam pelajaran. Setiap warga negara berhak mendapat pelajaran yang sama daripada pihak berkuasa awam. Yang ke-8, hak dan harta. Setiap warga negara berhak mengumpul dan mengagikan hartanya. Yang terakhir sekali ialah perlindungan daripada undang-undang jenayah dan perbicaraan berulang. Yang bermaksud seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kedudukan istimewa orang Melayu serta hak kaum Bumiputera. Pada asalnya, setiap orang di Tanah Melayu mempunyai hak dan kewajipan yang sama. Namun, rakyat yang berketurunan Melayu mempunyai kedudukan istimewa berbanding dengan kaum lain di Tanah Melayu. Perkara ini bukanlah perkara yang baru kerana perkara ini telah tercatat di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Berdasarkan penyataan Perkara 153 Perlembagaan Malaysia, yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri dari Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Di sini bermaksud jawatan yang di-Pertuan Agong tidak semestinya merupakan hak istimewa orang Melayu, tetapi sememangnya akan dipegang oleh orang Melayu itu sampai bila-bila, melainkan berlaku pencabulan ataupun pengubahan perlembagaan. Tetapi beberapa jawatan besar boleh dipegang oleh bangsa lain asalkan mereka lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, bagaimana dengan hak keistimewaan orang Melayu dan juga Bumiputera seperti Sabah dan Sarawak? Menurut Perkara 153, hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Jadi, hak keistimewaan orang Melayu yang pertama yang akan saya terangkan adalah berkenaan dengan perkhidmatan awam. Nasional merizapkan satu kadar bilangan dalam perkhidmatan persekutuan untuk Bumiputera. Pada zaman penjajahan dan pada awal kemerdekaan, sedikit sangat bilangan yang bekerja dengan kerajaan. Pada contohnya, pada tahun 1968, di mana orang Melayu hanya sebanyak 1,422 dan bukan Melayu adalah sebanyak 2,457 yang bekerja di bahagian perkhidmatan awam, terutamanya pegawai dalam bidang sains dan profesional. Jadi, seterusnya mereka mula mewujudkan kota di mana mereka mengutamakan orang Melayu dan juga Bumiputera terlebih dahulu. Perkara ini juga merujuk kepada perkara 85 dan 90 di dalam Perlembagaan Malaysia, di mana mereka juga akan mendapat perlindungan tanah rizab bagi orang Melayu. Seterusnya adalah berkaitan dengan peruntukan beasiswa. Untuk mengelakkan orang Melayu tertinggal di dalam bidang ekonomi, pembelaan terhadap pendidikan orang Melayu adalah penting bagi mendapatkan pembelaan terhadap hak dalam pendidikan orang Melayu. Begitu juga dengan kemudahan asas yang perlu diadakan kepada orang Melayu agar dapat bersaing dengan kaum lain, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, pentadbiran dan sebagainya. Hak keistimewaan terakhir adalah berkenaan dengan ekonomi. Walaupun penduduk Malaysia majoritinya adalah orang Melayu, tetapi penguasaan ekonomi mereka adalah tidak setara dengan kedudukan itu, di mana golongan Bumiputera hanya menguasai 1.9% daripada ekonomi Malaysia. Golongan bukan Melayu adalah sebanyak 37.4% dan selebihnya adalah orang asing. Jadi, bagi untuk mengatasi masalah ini, Perkara 153 Perlembagaan Malaysia telah menuntut kerajaan membuat kota
pengagihan beasiswa, jawatan dalam perkhidmatan dan sebagainya. Seterusnya kita akan berbicara tentang pembahagian kuasa dalam sistem perlembagaan Malaysia. Pertama sekali, ia terbagi kepada dua, iaitu peringkat kerajaan dan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bagi kuasa kerajaan pusat meliputi seluruh negara untuk kepentingan negara, manakala kuasa kerajaan negeri hanya terhad untuk negeri sahaja. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh melakukan tugas-tugas pentadbiran secara bersendirian kerana dua-dua mempunyai kaitan antara satu sama lain. Jadi, sebelum mereka melakukan sebarang persetujuan, mereka perlu berbincang antara satu sama lain, kena buat rundingan. Tujuan pembagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah bagi melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan pertindihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan dengan kerajaan negeri. Pembahagian kuasa ini boleh dilihat di jadual 9.